Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mafhumnya, telah difardukan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana kaum-kaum sebelumnya, dan moga-moga kamu beroleh takwa. Saudara penonton yang dirahmati Allah, bersama saya Muhammad Hariri Haji Muhammad Daud, semestinya dalam segmen Santapan Rohani rancangan USIM Online. Dan bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan disambut ini, saudara, kami telah menyediakan satu segmen yang dinamakan Kapsul Ramadan, yang akan memberi tips dan juga bagaimana untuk kita menjalani ibadah puasa ataupun ibadah di dalam bulan Ramadan dengan sempurna mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada minggu ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahyudin bin Hashim, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, yang akan bercakap tentang kelebihan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa kata saudara? Kita hayati sejenak tips dan juga tazkirah yang akan disampaikan. Sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis baginda telah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, sesiapa yang mendirikan Ramadan, maka dia akan diampunkan dosanya yang terdahulu kalau sekiranya dia melakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada hadis ini, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kelebihan yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan ataupun sebagaimana yang disebut di dalam hadis ini, iaitu mendirikan Ramadan. Mengikut para ulama, mendirikan Ramadan ini ialah melakukan amalan-amalan sunat, melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam melakukan amalan-amalan ini ialah dengan melakukan ibadat solat sunat tarawih, melakukan ibadat qiyamul lail, melakukan kita membaca Al-Quran, kita berzikir dan lain-lain lagi, yang mana kalau dilakukan dengan penuh keimanan, dilakukan dengan penuh keikhlasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita dosa-dosa yang terdahulu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara berkenaan dengan dosa-dosa, maka kita kena faham bahawa ulama menafsirkan dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apabila kita melakukan ibadat tersebut di dalam bulan Ramadan, maka yang dimaksudkan dengan dosa-dosa tersebut ialah dosa-dosa kecil yang bersangkutan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang besar tidak termasuk daripada apa yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini sebagai suatu ganjaran kepada kita, yang mana kalau sekiranya kita melakukan ibadat tersebut dengan penuh keimanan, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, penuh keikhlasan, Rasulullah menjanjikan dosa-dosa kita tersebut akan diampunkan oleh Allah, dosa kecil yang akan menyebabkan, yang akan diampunkan oleh Allah, dan dosa itu pula adalah dosa yang bersangkutan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna dosa-dosa yang bersangkutan
dengan manusia tidak termasuk dalam hadis tersebut. Dosa kita melakukan kepada sesama manusia seumpama kita mengambil barang orang lain, kita kita menyakiti hati seseorang, semua ini tidak akan diampunkan oleh Allah, tetapi perlu dipohon ampun kepada orang yang berkenaan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, maka jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan suatu perkara yang sangat besar, yang seharusnya bagi kita merebut peluang tersebut apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang mempercayai tentang kewujudan Allah, persoalan dosa adalah persoalan yang sangat besar, persoalan yang dijanjikan, ia persoalan yang boleh membawa kepada kita dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita berehat sementara dan kita bertemu selepas ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bertemu semula. Berdasarkan kepada hadis yang telah kita dengar dan kita bacakan, maka jelas menunjukkan bahawa orang yang mendirikan Ramadan dengan melakukan amalan-amalan sunat dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka keampunan dosa terhadap keampunan dosa yang dilakukan sebelum ini. Maka apabila kita berbicara berkenaan dengan dosa, orang-orang yang beriman sangat mengambil berat tentang perkara tersebut. Persoalan dosa adalah persoalan yang sangat besar, persoalan yang bersangkutan dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan dan memberi amaran kepada orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan perkara-perkara mungkar. Mereka ini akan dihumbankan ke dalam neraka Allah, neraka yang sememangnya dengan penuh terdapat di dalamnya penyiksaan yang sangat hebat, penyiksaan yang tidak mampu ditanggung oleh mana-mana makhluk. Maka orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya akan cuba menghindarkan dirinya daripada dihumbankan ke dalam neraka. Dalam usaha itulah maka mereka pastinya akan berusaha untuk tidak melakukan maksiat, tidak akan melakukan perkara mungkar, tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, maka di sini kita melihat bagaimana kemungkaran itu akan menyebabkan dia melakukan perkara dosa. Apabila seseorang yang cuba sedaya upaya menghindarkan diri daripada melakukan perkara dosa ini, sebagai manusia kadang-kadang dia juga melakukan secara tidak sengaja. Di sinilah kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang-orang yang melakukan dosa ini diampunkan dosanya, diampunkan perkara-perkara yang dilakukan yang melanggari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Orang yang beriman dan ikhlas akan pasti menyambut kelebihan dan fadilat yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini dengan rasa gembira, dan dia akan melakukan ibadat dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan dan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, kita seharusnya di bulan Ramadan ini memperbanyakkan amalan-amalan, memperbanyakkan perkara-perkara yang boleh menghindarkan diri kita daripada dihumbankan ke dalam neraka Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana realiti dan suasana yang berlaku pada hari ini. Masyarakat kurang peka. Orang yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah kurang peka untuk melakukan amal ibadat. Umpamanya sebagai contoh, solat sunat tarawih. Kalau sebelum ini kita melihat bagaimana di awal Ramadan di masjid-masjid dan di surau-surau ramai yang datang untuk melakukan solat sunat tarawih ini di awal Ramadan. Tetapi akhirnya di bulan Ramadan kita melihat bilangannya makin berkurangan. Kemana iman dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana perginya keikhlasan dalam diri dalam melakukan amal ibadat kepada Allah? Orang yang yakin kepada Allah, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya tidak akan putus asa ataupun pastinya tidak akan melakukan satu-satu amalan itu hanya berdasarkan kepada semangatnya semata-mata, tetapi dia akan melakukan perkara-perkara, dia akan melakukan amal ibadat itu atas dasar keyakinan, atas dasar kepercayaan kepada Allah yang membawa dia akan terus, yang akan membawa dirinya beramal berterusan secara istiqamah sehingga habis Ramadan. Moga-moga dengan sedikit tazkirah yang diberikan ini mampu memperingatkan diri kita dan mengetuk hati-hati kita supaya menambahkan amalan kita di bulan Ramadan, seterusnya menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah saudara, begitulah tadi sedikit tips dan juga intipati tazkirah yang telah disampaikan oleh Ustaz Mahyudin bin Hashim, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Moga-moga dengan intipati dan juga nasihat itu tadi dapat membantu kita menjalani ibadah puasa dan ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Baiklah saudara, terima kasih saya ucapkan kepada semua kru yang terlibat dalam menjayakan slot khas Kapsul Ramadan dalam segmen Santapan Rohani pada kali ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di dalam slot khas Kapsul Ramadan pada sesi ataupun pada segmen yang akan datang. Dan saya mewakili kru penerbitan mengucapkan terima kasih kepada anda khususnya yang sudi setia bersama kami di dalam USIM Online. Siru ala barakatillah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang kurang itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.